Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bersambung lagi kita dalam sesi pembelajaran kita bagi kaedah Al-Masani, dan insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 13. Muka surat 13 insya-Allah. Pada video kali ini kita akan sambung pada muka surat 13 bagi sifat-sifat huruf tunggal. Yang lepas kita dah bahas sifat huruf tunggal iaitu as-safir, al-qalqalah, kemudian al-lin dan al-inhiraf. Okey, as-safir berdesir suara, ada 3 huruf, huruf zai, sin dan sad. Okey, tu. Okey, tu bunyi suatu siulan atau desiran. Kemudian qalqalah iaitu suara melantun, baju daqata. Okey, ada 5 huruf, ab, aj, ad, aqa, ata. Okey, perhatikan huruf ba, jim dan dal pantul dengan b, j, d, ab, aj, ad. Okey, dan huruf qaf dan ta pantul dengan qa, ta, aqa, ata. Okey, kemudian kita bahas juga sifat huruf lin. Okey, sifat huruf lin yang ada pada waw dan ya. Okey, yang mana dikeluarkan tanpa bebanan kepada lidah. Maksudnya mudah nak keluarkan huruf lin ni. Yaumain, yaumain. Okey, kemudian sifat al-inhiraf, melencong lidah. Okey, yang mana huruf lam akan melencong ke huruf nun. Maksudnya makhraj huruf lam sisi lidah, makhraj huruf nun hujung lidah. Jadi bila kita sentuh sisi lidah tu, maka akan masuk juga ke makhraj huruf nun, akan naik juga melekat ke gusi atas tu makhraj huruf nun. Begitu juga huruf ra. Huruf ra di bahagian bawah hujung lidah, di bahagian atas lidah, di bahagian belakang. Kalau kita letak ubat tu tak kat belakang bawah lidah kan, kita panggil bawah lidah. Bila kita naik, maka dia akan masuk juga makhraj huruf lam di sisi lidah. Jadi angkat gini. Okey, so kita sambung ke makhraj tunggal. Okey, makhraj tunggal yang seterusnya iaitu at-takrir. Okey, at-takrir. Jadi pengertian takrir dari segi bahasa iaitu berulang-ulang. Okey, berulang-ulang. Dari segi istilah, getaran yang berlaku pada hujung lidah ketika menyebut huruf. Maksudnya macam getah tu. Getah tu bila kita tarik, kemudian kita tarik getah tu kan, katalah ni getah kita tarik. Kemudian kita tarik sikit macam ni, tarik gini, dia akan macam tu kan. Begitulah berlaku pada hujung lidah. Jadi sifat takrir ini adalah sifat yang khusus bagi huruf ra sahaja. Maksudnya huruf-huruf lain tak ada. Jadi bila kita sebut huruf ra automatik akan ada getaran tu. Sama ada ketika sabdu, sama ada ketika sukun, ataupun sama ada ketika berbaris. Ketika sabdu, dia punya getaran dia paling kurang. Okey, maksudnya apabila huruf-huruf ra yang bersabdu,
kita nak sebut, maka kita perlu ketatkan bahagian hujung lidah tu ke langit atas. Okey, dia paling kurang bunyi dia tak macam, dia tak itu banyak kan, tu banyak. Okey, dia ketat, suara ra tu ketat. Contoh macam ni, mirrabbih, nampak? Mirrabbihi, dia ketat. Okey, dia ketat. Dia berbanding dengan ra yang sukun. Ra yang sukun dia longgar. Maksudnya tekanan di makhraj tu lebih longgar berbanding huruf ra yang bersabdu. Dia longgar sedikit. Farhabun. Okey. Lepas tu kalau kita tengok, kita baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Dia bukannya begitu. Bukan jenis-jenis yang macam ni. Saya pun dah terketatkan, dah terbiasa baca huruf ra ni dengan ketat. Maka agak payah kita nak je macam, yelah, macam itulah buat yang ujung lidah dengan tu. Tu payah nak buat dah. Jadi huruf ra bila bersabdu dia lebih ketat. Okey, lebih ketat tekanan hujung lidah. Tapi ada getaran, ada getaran. Okey. Dan yang dimaksudkan getaran ni tuan-puan, bukannya yang pam tu, bukan yang maksudnya yang berulang-ulang, maksudnya macam tu. Okey, bukan maksudnya berulang-ulang macam tu. Okey, getaran ni macam kita bawa kereta kontrol kan. Kita kontrol bila dia langgar dinding dia kan, dia macam ni kan, dia gini kan, dia macam tu. Kita kontrol tu, bila bawa je dia akan sangkut dekat dinding dia akan dia macam tu. Okey. Boleh tuan-puan ya? Insya-Allah. Sikit lagi sekali. Mirrabbih. Dia tengok ra tu ketat. Mirrabbih. Gitu. Farhabun. Ni longgar sedikit. Farhabun. Gitu. Okey. Kalau ra yang berbaris, contoh razaqnahum, razaqnahum. Okey, ra itu. Bukannya ni yang itulah maksud saya, yang terlalu longgar, terlalu banyak, nampak sangat dia punya berulang-ulang hujung getaran tu. Hujung lidah yang bergetar tu. Alhamdulillah, selesai untuk sifat takrir bagi huruf ra. Okey. Seterusnya kita masuk ke sifat yang keenam, iaitu at-tafashi. Okey, tafashi dari segi bahasa berhambur. Dari segi istilah, berhamburan angin di dalam mulut, maksudnya dalam rongga mulut tu hingga masuk ke makhraj huruf dha, iaitu bahagian hujung gigi kasut atas ketika menyebut huruf, dan hurufnya hanya satu saja, iaitu huruf shin. Jadi tafashi ni adalah sifat yang bagi huruf shin. Macam mana berhamburan angin tu? Okey, kita isi angin dalam belon. Isi angin dalam belon, lepas tu kita lepaskan angin tu. Dah isi penuh-penuh belon tu, lepas tu dia lepaskan. So angin tu dia akan dia pergi. Jadi bila angin ni dia pergi, dia keluar. Dia akan keluar macam tu. Kan dia terus. Okey. Jadi satu sifat bagi huruf shin. Huruf lain tak ada sifat tafashi ni. Jadi angin tu daripada dalam mulut keluar ke luar mulut. Okey. Sebab tu bila kita nak dapatkan sifat tafashi ni, makhraj kena tepat. Makhraj huruf kena tepat. Maksudnya tekanan tengah lidah ke langit atas, maka ditekan lidah ke langit atas tu
ada tekanan lidah ke langit atas, bahagian langit atas. Bila kita keluarkan suara, secara automatik akan ada sifat huruf shin yang at-tafashi ni, yang berhamburan angin. Okey, contoh nampak? Ashqaha wala tashtaru, ashqaha wala tashtaru. Jadi kalau ada sukun banyak sifat tafashi ni. Berbaris ada sikit. Berbaris ada sikit. Okey, kalau sukun banyak. Berbaris ada sikit. Kalau sabdu lagi banyak. Okey. Kalau sabdu lagi banyak. Contoh a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nampak? Minasy syaitanir rajim. Ada lagi banyak kalau sabdu. Kalau berbaris, dia paling kurang. Dia ada pada kadar yang asli saja. Okey, pada kadar yang asli saja. Syashishu. Syashishu sikit. Syashishu. Kalau sukun banyak. Kalau berbaris sikit je. Syashishu. Okey, kalau sukun banyak. Kalau sabdu pun banyak. Asya. Okey, sebab apa sabdu banyak? Sebab sabdu tu terdiri daripada huruf yang sukun dan berbaris. Jadi makhrajnya di tengah lidah. Maka bila kita sebut sahaja huruf shin, automatik akan ada sifat at-tafashi ni. Yang menjadikan sifat at-tafashi ni tidak ada pada huruf shin ni, bila kita sebut huruf shin tu bukan di makhrajnya. Pakai contoh, pakai hujung lidah ke kan. Asqaha. Tak adalah, tak dapatlah sifat tafashi tu. Wala tastaru. Tak adalah. Okay, jadi sifat huruf lain pula. Okay, mesti pakai tengah lidah. Alhamdulillah, selesai untuk sifat at-tafashi. Saya harap tuan-puan faham. Kalau tuan-puan ada soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen, insya-Allah. Dan seterusnya tuan-puan, sifat yang terakhir bagi sifat huruf tunggal ialah sifat al-istitalah. Okey, al-istitalah. Apa itu istitalah? Daripada segi bahasa, memanjang. Okey, memanjang. Bukan manjang macam huruf mat tu. Nanti kita tengok ada perbezaan di antara sifat al-istitalah, memanjang bagi huruf lam dan memanjang bagi huruf mat. Dari segi istilah pula ialah memanjang makhraj huruf dari bahagian sisi pangkal lidah hingga ke bahagian sisi hujung lidah, yakni bersambung ke makhraj huruf lam. Bermaksud tuan-puan, okey, saya lukis sikit. Istitalah ni adalah satu sifat khusus bagi huruf lam. Huruf lain tak ada. Okey, contoh macam ni, katakanlah ni lidah. Okey, ni lidah. Jadi huruf lam dia akan keluar di sini. Okey, ni huruf lam pula, huruf dot. Okey, huruf dot ni di sini. Di sini ditekan ke bahagian gigi gerham. Gigi gerham atas. Jadi huruf dot ni di sisi, sama ada sisi kiri atau sisi kanan. Okey, sisi kiri lebih mudah. Maksudnya sisi kiri lidah ni ditekan ke gigi gerham atas. Bila kita angkat bahagian sisi kiri ni, maka sisi hujung lidah ni dia sampai sini akan ternaik. Akan ternaik juga mengikuti bahagian sisi sini. Maksud sisi sini dia pun akan ternaik. Ternaik juga melekat ke bahagian atas. Kalau kita try, boleh try. Okey, kita try. Kita perhatikan. Ni dekat mana? Mesti dekat atas. Okey. Gitu. Okey. Dan kalau kita perasan, bahagian sini pun ternaik. Okey, bahagian sini pun ternaik. Melekat juga.
Cuma yang tekanan dekat sini. Yang tekanan dekat sini. Tekanan maksudnya yang ada tekanan makhraj dekat sini. Yang dekat sini dia ternaik. Inilah dikatakan sifat istitalah. Maksudnya memanjang makhraj daripada makhraj huruf dad, okey, hingga ke makhraj huruf lam. Itu namanya al-istitalah. Jadi itulah namanya sifat al-istitalah. Jadi bila kita sebut huruf dad, okey, maka ada sifat rokhawah. Okey, dad dia ada sifat rokhawah, iaitu mengalir suara okey, dia ada mengalir suara, dan juga ada sifat istitalah, iaitu memanjang makhraj daripada bahagian sisi lidah hingga ke bahagian hujung sisi lidah, iaitu bahagian tempat keluarnya huruf lam. Sini pun ternaik, sini pun ternaik. Kenapa dia ternaik? Okey, kalau kita perasan, kita sebut walamda. Sini tekanan. Okey, sini tekanan. Sini pun akan ada naik juga, melekat juga ke bahagian gigi geraham. Cuma tidak ada tekanan. Dia naik sebab begitulah lidah. Okey, lidah ni kita naik tengah lidah sini. Kita naik tengah lidah, kita tekan huruf jim, okey, ja. Sini pun naik, sini pun naik. Begitulah lidah. Okey, cuma yang tekanan dekat sinilah, dekat tengah lidah, sebab dia tempat huruf jim. Okey, jelas ya tuan-puan ya? Tadlil. Gitu. Ta pergi ke dad. Tadlil. Waladhdallin. Okey, itulah namanya sifat al-istitalah. Jadi dalam buku Fiqh Ahkam At-Tajwid, syarahan Dr. Kahila, ada juga menyatakan dalam tu bahawa huruf sifat istitalah ni juga adalah satu sifat yang ada suara istitalah. Suara istitalah, tapi saya tak berapa faham sangat, okey, bagaimanakah yang dikatakan dengan suara istitalah tu. Namun daripada hasil pembelajaran saya bersama guru-guru, perbezaan di antara istitalah dan mad ialah istitalah memanjang pada makhraj, manakala mad memanjang pada suara. Jadi istitalah ni memanjang pada makhraj daripada bahagian sisi lidah, okey, sisi lidah hingga ke bahagian sisi pangkal, hingga ke bahagian sisi hujung. Itu istitalah. Adapun huruf mad adalah memanjang pada suara baris. Okey, macam contoh huruf qaf, baris atas kita sebut qa. Okey, qa. Tambah saja huruf alif, maka dia jadi qa. Okey, maka dipanjangkan suara baris atas tu dengan sebabnya ada alif. Macam ni kan, dha baris atas, dad. Okey, zoom sikit. Kita ambil ni je lah. Okey, ni lam alif. Okey, ni abaikan tau. Ni, okey, ni abaikan. Lam ni baris atas la. Ada alif je jadi la. Tapi kalau dia bila bersambung baca dengan kalimah ad-dallin ni, alif tu dah tak ada lah maksudnya. Okey, itu perbezaan di antara al-istitalah dan juga mad. Okey. Boleh tuan-puan ya? InsyaAllah selesai pembelajaran sifat huruf kita. Okey, secara konklusinya sifat huruf ada 17. Okey, 17 sifat yang berlawanan 5 lawan 5. Namun ada sedikit special bagi sifat rokhawah dan juga rokhawah, syiddah dan tawassud. Ada pecah tawassud, pecah tawassud
di antara syiddah dan rohawah. Kemudian sifat yang tunggal ada 7. Okey, sifat tunggal ada 7. So menjadikan keseluruhan sifat yang kita pelajari ada 17. Sebenarnya sifat huruf ni banyak tuan-tuan. Okey, banyak. Okey, ada lebih 40 lagi sifat. Sebenarnya ada 40 lebih sifat. Kalau kita pelajari lebih mendalam, kita akan jumpa lebih daripada 40 sifat. Tak masuk gunnah, sifat gunnah. Sifat gunnah lebih 40 sifat. Dan sebenarnya kalau kita mendalam lagi, hukum-hukum yang kita belajar tu, okey, hukum-hukum yang kita belajar tu iaitu hukum izhar, hukum idgham, hukum iqlab, hukum ikhfa, hukum mat, itu semua juga adalah sifat huruf. Okey, itu semua juga adalah sifat huruf. Maksudnya sifat yang mendatang, sifat aridah, sifat yang mendatang. Namun sifat huruf yang kita belajar di sini 17 ni adalah sifat huruf asliyah. Okey, sifat huruf yang akan ada pada jisim huruf tu. Dia akan ada pada jisim huruf tu. Maksudnya pada jisim huruf tu lah. Okey, bila kita sebut huruf tu, dia akan ada pada jisim huruf tu. Okey, selesai untuk 17 sifat. Okay, so makhraj huruf 17 yang kita belajar. Sifat huruf pun 17. Okay, ini menurut pandangan Imam Ibn Al-Jazari, pandangan yang masyhur lah. So kita masuk ke muka surat 14. Jadi 14 ni tuan-puan, kita akan tengok bentuk-bentuk mulut. Okay, bentuk-bentuk mulut. Kita pergi ke satu-satu lah. Okay, satu-satu gambar ke surat 14 ni tuan-puan. Okay, kita tengok bentuk-bentuk mulut. Tengok pula. Okay, kita tengok bentuk-bentuk mulut. Tuan-puan boleh tengok keadaan bentuk mulut. Bentuk mulut ketika menyebut huruf-huruf tipis yang berbaris atas dan huruf-huruf tipis yang bertemu alif mat. Baris atas dan bertemu alif mat. Maksudnya bentuk mulut dia bila kita sebut huruf yang baris atas tu, kita buka mulut dan sedikit lebar. Okey, sedikit lebar. Okey, sedikit lebar. Kalau bentuk mulut ketika menyebut huruf-huruf tebal yang berbaris atas dan huruf tebal yang bertemu alif mat, tapi ni bukan muncung je tuan-puan. Okey, dia buka mulut ni. Cuma dia tidaklah selebar macam ni. Ni lebar. Okey, ni agak sedikit lebar, agak sedikit kurang lebar lah. Okey, mulut dia. Bentuk mulut ketika menyebut huruf-huruf tipis yang berbaris bawah dan huruf-huruf tipis yang bertemu ya mat. Jadi bila kita sebut huruf baris bawah ni, okay, kita renggangkan sedikit rahang bawah ni, naikkan sikit tengah lidah. Tu sebut huruf baris bawah. Okey, sedikit lebar juga dia punya bentuk mulut. Tapi inilah bukanlah satu ketetapan mesti mulut macam tu semua orang. Tak, tuan-tuan. Okey, sebab kadang-kadang mulut orang ni berbeza-beza. Ada orang dia tak perlu buka mulut besar-besar pun, tapi dia boleh keluarkan suara yang jelas. Ada orang dia perlu, kalau orang kita Melayu kita ni orang ajam kan, kita bukan orang Arab. Jadi kita elok-eloknya kita belajar buka mulut. Nanti bila dah biasa keluar suara dengan cantik, maka tak perlu lagi macam tu. Ada orang kita tengok dia akan baca kan, kalau baris atas dia buka, baris depan betul-betul muncul, baris bawah betul-betul dia nak senyum-senyum sangat. Sebenarnya tak perlu macam tu. Tapi untuk peringkat awal mungkin membantu untuk mendapat ataupun menghasilkan satu sebutan yang lebih baik dan tepat. Bentuk mulut ketika menyebut huruf-huruf tebal yang berbaris bawah dan huruf-huruf tebal yang bertemu ya mat. Okey, dikurang sedikit lah senyum dia. Okey, kurang sedikit senyum. Dan seterusnya, bentuk mulut ketika menyebut huruf-huruf tipis yang berbaris depan dan huruf tipis yang bertemu waw mat, dia muncung. Okey, muncung agak tajam. Dan bentuk mulut ketika
menyebut huruf-huruf tebal yang berbaris depan dan huruf tebal yang bertemu waw mat, dia kurang tajam lah. Okey, dia kurang, sedikit kurang. Cumanya kaedahnya kalau kita tengok daripada bentuk-bentuk mulut ni tuan-puan, daripada bentuk-bentuk mulut ni kita tengok, kita perhatikan, maka kita boleh buat satu kesimpulan bahawa bila kita sebut baris atas, huruf yang baris atas buka mulut. Okey, fathah buka mulut. Huruf yang baris bawah renggangkan sedikit rahang bawah tu, turunkan sedikit, kemudian naikkan sedikit tengah lidah, sikit je. Dan huruf baris depan kita munculkan bibir. Okey, itu kaedah bila kita sebut huruf-huruf. Tak kira kalau huruf tipis ke huruf tebal ke, kalau baris atas buka mulut. Cuma mungkin bentuk mulutnya bila kita sebut huruf sin baris atas sa. Okey, sad baris atas sa. Kan beza kita nampak kat situ. Okey, nampak kat situ bila kita sebut sa sa. Beza kan bentuk mulut kita. Sa sa kan sedikit berbeza. Cuma kedua-duanya tak muncung sebab baris atas jangan muncung. Ta ta kan beza bentuk mulut kita tu. Okey, bila baris bawah pun sama. Bila kita sebut dengan sin baris bawah si si kan beza, ada sedikit beza sedikit. Begitu juga bila kita sebut baris depan. Okey, baris depan kita munculkan bibir ke depan secara terbuka. Alhamdulillah selesai untuk pembelajaran kita untuk video kali ini bagi muka surat 13 dan 14. Alhamdulillah. So insya-Allah kita akan sambung di video yang akan datang bagi pembelajaran huruf-huruf hijaiyah muka surat 15 sampai 17 insya-Allah video akan datang. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih semua. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.